Selamat petang, salam sejahtera. Terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazil Unity Channel. Langkah Dubai, GPS tak ada masa nak layan drama politik. Itu kata ahli MTPBB. Berita sepenuhnya, ketika desas-desus mengatakan pembangkang sedang mengatur langkah menjatuhkan kerajaan pusat, gabungan Parti Sarawak GPS mempertegas sokongannya kepada kepimpinan Perdana Menteri Anwar Ibrahim. Jelas ahli Majlis Tertinggi Parti Pesaka Bumi Putera Bersatu Fazruddin Abdul Rahman. Rampasan kuasa politik seperti yang dikatakan langkah Dubai yang bakal menjerumuskan negara ke dalam krisis yang lebih mendalam, katanya pada satu kenyataan. Jelasnya lagi, Sarawak memerlukan kerajaan persekutuan stabil yang akan memacu pemulihan ekonomi negara demi kepentingan rakyat. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Fadillah Yusof turut menyuarakan sentimen yang sama bahawa keutamaan GPS adalah untuk mempunyai pentadbiran yang stabil. Saya mesti mengulangi bahawa seperti yang dikatakan oleh Premier Sarawak, Datuk Petinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg, GPS akan terus menyokong kerajaan pimpinan Perdana Menteri Anwar Ibrahim hingga pilihan raya umum akan datang, katanya lagi. Menurutnya, GPS tidak mempunyai masa untuk melayan drama politik yang akan menjejaskan kestabilan pentadbiran dan membatalkan usaha untuk mengembalikan ekonomi ke landasan yang betul. Dia mengulas gesaan Presiden Parti Bumi Kenyalang PBK Vun Lee Shan supaya GPS merebut peluang daripada langkah Dubai yang didakwa itu. Fazruddin berkata kenyataan Vun hanya menjadi pembakar api dengan motif asas untuk mengganggu kestabilan politik negara. Sejak dahulu lagi, PBK dan Vun sentiasa berusaha untuk memacu semangat rakyat Sarawak dan tidak pernah ikhlas memperjuangkan Sarawak. Parti itu hanya berusaha untuk melayani diri mereka sendiri untuk tujuan politik. Saya menyarankan agar beliau membuka mata dan mengakui kejayaan dan pencapaian yang telah dicapai oleh kerajaan GPS dan Premier Datuk Petinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg, katanya. Timbalan Ketua Pengarah Jabatan Komunikasi Masyarakat JKOM Ismail Yusof sebelum ini mendakwa terdapat gerakan untuk menjatuhkan Perdana Menteri Anwar Ibrahim dan kerajaan Malaysia. Rancangan itu dilaporkan untuk mendapatkan lebih ramai penyokong kerajaan untuk berpaling tadah dan menggulingkan Perdana Menteri. Bagaimanapun, beberapa pemimpin PN menafikan wujud komplot sedemikian, menyebutnya sebagai taktik mengalihkan perhatian oleh kerajaan. Timbalan Menteri Kerja Raya Ahmad Maslan juga meragui ahli Parlimen BN akan berpaling tadah, memetik perjanjian yang mengenakan denda besar 100 juta ringgit jika mereka melanggar kontrak. Selanjutnya, dia mendakwa walaupun BN dan 30 ahli parlimennya berpaling tadah atau berpindah secara en blok, Anwar Ibrahim masih mempunyai cukup ahli parlimen untuk membentuk kerajaan. Anwar sebelum ini berkata ahli parlimen kerajaan Sabah dan Sarawak juga telah memberi jaminan bahawa mereka tidak akan mengambil bahagian dalam sebarang langkah pembangkang. Selamat petang, salam sejahtera. Terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazil Unity Channel. Ismail Sabri tak terlibat langkah Dubai. Berita sepenuhnya. Ahli Parlimen Berar Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob selamat menunaikan ibadah umrah dan terus menaiki penerbangan pulang ke Kuala Lumpur tanpa singgah di Dubai. Pegawai khasnya Afifi Aris berkata, ia sekaligus menangkis dakwaan setengah pihak bahawa bekas Perdana Menteri itu terlibat dalam langkah Dubai bagi menukar kerajaan. Alhamdulillah, perjalanan ibadah umrah yang sangat mendamaikan. Pertamanya ingin saya maklumkan kesihatan Perdana Menteri yang ke-9 dan keluarga sihat sepanjang mengerjakan ibadah umrah. Keduanya, diri saya menjadi saksi. Kami semua tinggalkan seketika perihal politik negara dengan tumpuan mencari keredahan ilahi dengan menunaikan ibadah wajib dan sunat untuk meraih pahala berganda, katanya dalam perkongsian di Facebook pada Ahad. Tambah Afifi,
Masjidil Nabawi di Madinah juga menjadi saksi dua sahabat akrab dipertemukan apabila timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi dan Ismail Sabri berjemaah dalam saf yang sama dijarakkan dengan 6 jemaah sahaja. Malah katanya, usai solat zuhur, Ismail Sabri terus bangun ke arah Presiden UMNO itu untuk bersalaman dan bertanya kabar. Saya kira janganlah libatkan cerita karut mengenai bos saya dengan pelbagai teori dongeng. Sepanjang beliau tidak menjadi Perdana Menteri, saya lihat aktiviti Datuk Seri sendiri sudah sibuk dengan pelbagai program, termasuk riadah di hujung minggu, kata beliau. Kepada yang berada di kerajaan, jalankan tanggungjawab dengan keyakinan bahawa mandat kerajaan kukuh. Apa yang kalian janji, cuba laksanakan agar kerajaan perpaduan ini boleh diterima rakyat, jelas beliau. Afifi turut menitipkan nasihat kepada yang masih berhasrat untuk menumbangkan kerajaan sedia ada. Kepada mereka yang bercita-cita mahu kembali ke Putrajaya, rezeki dalam politik tidak pernah salah alamat, tetapi jangan memijak dan membunuh saudara kita demi cita-cita politik kalian. Atur dengan tertib, bukan asik bercerita esok tumbang. Kalian pembangkang kerajaan dengan pelbagai agensi ini, mestilah ada strategi juga. Jadinya tempur besar kita pada PRU 16, pilihan raya ke-16, umum ke-16, katanya lagi. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda. Sila tekan butang subscribe. Malaysia kita punya, kita juga sama-sama cintai Malaysiaku. Kita jumpa lagi. Bye-bye. Selamat malam, salam sejahtera. Terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Tahniah SPRM buat tindakan gempar jaga harta negara, kata Perdana Menteri Anwar Ibrahim. Perdana Menteri Anwar Ibrahim mengucapkan tahniah kepada Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM kerana telah berjaya membuat tindakan yang menggemparkan dalam menjaga harta negara. Dalam ucapan sempena Tahun Baru 2024 malam tadi, Perdana Menteri Anwar Ibrahim berkata tindakan ini adalah satu tindakan yang menggemparkan. Kita mula melihat langkah yang menggemparkan, termasuk bertindak kepada penguasa yang maha kaya di negara kita yang diketahui umum menggondol harta negara. Tahniah kepada pihak SPRM, kata Perdana Menteri Anwar Ibrahim dalam ucapan itu. Beliau dipercayai merujuk kepada tindakan SPRM yang menyiasat bekas Menteri Kewangan dan menyita bangunan 60 tingkat Menara Ilham milik beliau selepas siasatan bermula sejak Februari 2023 lalu. Dalam ucapan itu, Perdana Menteri Anwar Ibrahim juga mengucapkan tahniah kepada pasukan polis yang berjaya menyekat kegiatan dadah yang terbesar di Sabah. Pihak PDRM pula telah dapat mencekap kegiatan dadah terbesar di Sabah yang diketahui tidak ada kaitan berkesan sebelum ini. Tidak ada tindakan berkesan sebelum ini, kata beliau dalam ucapan itu. Beliau juga memuji lembaga hasil dalam negeri LHDN yang dapat menjalan tugas lebih berkesan dan juga kastam yang membuah hasil yang lebih baik untuk negara. Begitu juga usaha pihak Kementerian Perdagangan Antarabangsa dan Industri MITI serta Kementerian Luar yang berjaya membawa masuk pelaburan yang besar untuk negara sehingga mencecah 350 bilion ringgit tahun lalu, kata beliau. Saya menggesa pasukan jemaah menteri, penjawat awam, sektor swasta dan kerajaan, jadikan negara kita hebat dan gagah, kata Perdana Menteri Anwar Ibrahim. Dalam ucapan itu, Perdana Menteri Anwar turut menegaskan kerajaan beliau akan memberikan tumpuan utama kepada pertumbuhan ekonomi dan mengekang kos sara hidup pada tahun 2024 ini agar memberikan kesejahteraan kepada negara dan rakyat. Walaupun pertumbuhan negara kekal 4% dan inflasi di bawah 2%, beliau mahu ia bukan sekadar angka sahaja, tetapi rakyat keseluruhannya perlu merasainya dengan jelas, kata Anwar Ibrahim. Yang paling menggembirakan kita ialah apabila Anwar Ibrahim kata, tahniah SPRM buat tindakan gempar jaga harta negara, kata Perdana Menteri. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda, tekan butang subscribe. Malaysia kita punya, kita juga sama-sama cintai Malaysiaku. Kita jumpa lagi. Bye-bye.
Selamat petang, salam sejahtera. Terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Isu hangat malam ini, bekas Perdana Menteri Ketua Setiausaha Sulit dipanggil SPRM minggu ini. Dipetik daripada Harapan Daily, seorang bekas Perdana Menteri dan Ketua Setiausaha Sulit dipercayai akan dipanggil Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM minggu ini. Siasatan tersebut bagi membantu siasatan berhubung penyelewengan dana kerajaan bernilai jutaan ringgit. Lapor utusan Malaysia memetik sumber bekas pemimpin tertinggi kerajaan yang sedang disiasat SPRM itu disyaki memiliki aset perniagaan daripada hasil meragukan. Saudara-saudara sekalian, kita tidak dapat meneka siapakah bekas Perdana Menteri dan Ketua Setiausaha Sulit yang bakal dipanggil SPRM pada minggu ini. Namun demikian, ada banyak isu yang sedang berlengkar di ruang media sosial berkaitan dengan dua buah kerajaan terdahulu. Namun demikian, kita pun masih cuba meramalkan siapakah bekas Perdana Menteri yang bakal dipanggil oleh SPRM ini, dan menurut laporan ini dilaporkan pemimpin tertinggi kerajaan itu yang sedang disiasat SPRM itu disyaki memiliki aset perniagaan daripada hasil meragukan. Sebelum kita berpisah, sila tinggalkan komen anda siapakah bekas Perdana Menteri yang mungkin akan dipanggil oleh SPRM ini, dan siapa pula Ketua Setiausaha Sulit yang dipanggil SPRM pada minggu ini. Sekian dulu, Malaysia kita punya, kita jaga sama-sama. Cintai Malaysia, kita jumpa lagi. Bye-bye.